Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat bicara akhir zaman. Okey, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang dihormati, untuk video ini kita akan memerhatikan mengenai projek yang dilakukan oleh negara China, iaitu projek yang berkaitan High Active Auroral Frequencies Research China ataupun HARP di China. Jadi jika di Amerika HARP dengan sengaja pihak Amerika tempatkan sejauh Alaska, dan penempatan yang terdekat kepada fasiliti HARP di Alaska itu adalah Bandar Gakona yang penduduknya hanya sekitar 200 orang sahaja. Jadi kemudahan HARP di China pula berada di Pulau Hainan yang ia berpenduduk yang sangat padat. Pada 2018 negara China dan Rusia telah bekerjasama untuk mengubah suai lapisan penting atmosfera yang dilakukan ke atas Eropah, untuk mereka menguji teknologi kontroversial untuk kemungkinan bagi penggunaan ketenteraan. Jadi menurut saintis China yang terlibat dalam projek itu, jadi sebanyak 5 eksperimen telah dijalankan pada bulan Jun 2018, dan kemudian satu pada 7 Jun yang telah menyebabkan gangguan fizikal di kawasan seluas 126,000 km persegi, atau kira-kira separuh daripada ukuran negara Britain. Jadi zon yang diubah suai telah menjulang lebih dari 500 km di atas Basilux, sebuah badan kecil Rusia di Eropah Timur yang mana telah mengalami lonjakan elektrik dengan zarah subatomik 10 kali lebih bermuatan negatif daripada kawasan sekitarnya. Kemudian dalam eksperimen yang lain pada 12 Jun, suhu gas stearion yang nipis di ketinggian yang tinggi meningkat lebih dari 100 darjah Celsius kerana aliran-aliran zarah yang telah berlaku. Jadi zarah-zarah atau elektron yang dihala ke langit adalah sebuah kemudahan pemanasan atmosfera di Vasilux yang telah dibina oleh tentera bekas Soviet Union semasa Perang Dingin berlaku. The South China Morning Post, iaitu akhbar daripada negara China, telah mendedahkan rancangan untuk kemudahan radar baru China yang dipasangkan di Pulau Hainan, iaitu titik paling selatan di China yang digambarkan dan juga dinyatakan sebagai radar penyebaran tidak berkuasa tinggi. Dan pemasangan ini akan memantul gelombang radio dari lapisan gas bermuatan tinggi yang disebut ionosfera. Jadi walaupun projek ini selaras dengan projek mega sains lain di daerah itu, ia seperti merancang pemecutan zarah paling kuat di dunia ini dengan membina teleskop radio hindangan tunggal yang terbesar, atau ia akan menggegarkan negara lain ke garis penamat peleburan nuklear. Jadi pakar-pakar telah berpendapat kemudahan baru itu lebih banyak menarik minat kepada hal ketenteraan daripada untuk mencari ataupun menemui rahsia-rahsia atmosfera bumi. Jadi kemungkinan faedah ketenteraan radar ionosfera tidak hilang di negara lain, terutamanya bagi Amerika Syarikat, Tentera Laut Amerika Syarikat dan DARPA
yang telah menjalankan kajian-kajian kemudahan yang serupa seperti program penyelidikan auroral aktif frekuensi tinggi ataupun HAP di Alaska Gakona. Jadi sebelum dihantar ke Universiti dari Alaska pada tahun 2014 ya, walaupun telah dijual sebagai projek untuk menumpukan pada hal-hal pengkajian ionosfera, antena radar seluas 40 ekar ini menonjol di dalam pandangan peminat-peminat kajian teori konspirasi dan agenda konspirasi yang melibatkan kawalan cuaca yang telah dipersetujui oleh pemerintah-pemerintah negara tersebut. Jadi gempa bumi buatan manusia dan tsunami itu atau hanya sebagai kawalan minda kepada semua masyarakat dunia secara umum. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang dihormati, para pengkaji teori konspirasi barat tidak dapat mereka pertahankan. Jadi tentu saja pada hari ini University of Alaska yang menjalankan kajian HAP akan menunjukkan susunannya ke arah langit untuk meneliti plasma atmosfera, angin suria dan tingkah laku zarah-zarah atom di ionosfera. Tetapi tentera China masih berminat dengan ionosfera kerana ia adalah satu alat penting di medan perang moden masa kini, iaitu juga adalah satelit. Jadi semasa uji kaji HAP, eksperimen dilakukan untuk menyiasat kemungkinan untuk mengubah ionosfera melalui antena gergasi untuk gelombang radio frekuensi long frequency, frequently long frequency ELF, tidak seperti panjang gelombang radio yang lebih pendek. Jadi gelombang ELF ini bergerak melalui air dan dapat dikesan oleh kapal selam pada kedalaman sedalam beberapa ratus kaki ke bawah, dan beberapa eksperimen menguji kaji kaedah ini untuk ketahui apakah kemampuan komunikasi subakuatik. Jadi Amerika Syarikat juga membuat hipotesis bahawa ELF dapat mengesan periuk-periuk api yang dipasang, yang ditinggalkan di atas permukaan laut ataupun untuk mengganggu sistem komunikasi satelit pihak musuh. Jadi tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang dihormati, teknologi negara China sebenarnya sangat banyak persamaan dengan HAP di dalam beberapa cara. Jadi dijangka akan memulakan pembinaan pada akhir tahun 2018 tapi ia akan lebih kecil dengan hanya beberapa ratus megawatt berbanding dengan penggunaan tenaga 5.1 gigawatt HAP di Alaska. Jadi wartawan Stephen Chen yang telah membuka cerita mengenai ionosfera baru di South China Morning Post memberitahu kepada wartawan bahawa dia tidak merasa ragu bahawa sebenarnya radar di Hainan itu juga merupakan satu projek rahsia ketenteraan. Jadi walaupun kemudahan itu mempunyai seperti fungsi ilmiah, Chen telah mengatakan ada sedikit pembicaraan mengenai projek itu di dalam pertemuan bersama pihak-pihak akademik antarabangsa di sekitar tahun 2018 dan telah mendapat fakta bahawa banyak perinciannya juga diklarifikasikan tidak dapat untuk dihebohkan projek saintifik seperti itu. Jadi maklumat yang ada sangat menyarankan ia adalah peranan dan fungsi fasiliti itu untuk membantu China memperkuatkan cengkamannya di Laut Cina Selatan Jadi sahabat-sahabat dihormati, itulah apa yang sahabat-sahabat lihat video yang saya kongsikan kepada anda berkaitan kejadian hujan lebat dan banjir yang telah berlaku di China pada tahun ini pada bulan Jun dan Julai sahabat-sahabat. Jadi begitulah, China telah melancarkan mesin kawalan cuaca terbesar di dunia dengan kemampuan untuk mengubah cuaca di kawasan-kawasan yang serupa dengan berukuran saiz negeri Alaska.
Jadi China tidak pernah menghindari dari melakukan sesuatu perkara secara besar-besaran. Dan ini adalah merupakan contoh lain dari kerajaan China yang bekerja pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi Aerospace Science dan Technology Corporation milik negara China telah melaksanakan rancangan untuk mengirim ribuan mesin pencetus hujan di seluruh dataran tinggi Tibet untuk meningkatkan curahan hujan di sepanjang wilayah tersebut. Jadi dataran tinggi Tibet adalah satu kawasan sumber yang banyak air di China yang akan mengalir dari dataran tinggi pergunungan melalui sungai Yangtze, Mekong dan Sungai Kuning yang besar. Jadi sungai-sungai ini berasal dari dataran tinggi Tibet, yang mana antara punca daripada sungai-sungai ini adalah daripada air lelehan yang daripada salji yang akan mengalir ke tanah pertanian yang akan menjadikan tanah-tanah di China subur. Jadi amalan menurunkan hujan secara artificial di China ini bukanlah hal yang baru. Jadi negara China memanipulasi cuaca di Beijing sebelum dan semasa Sukan Olimpik 2008 untuk memastikan acara-acara sukan bebas dari hujan. Tuan-tuan dan puan, begitulah sedikit perkongsian daripada saya berkaitan High Active Auroral Research Program hub di negara China ni, yang mana China telah pun mereka berganding bahu dengan negara Rusia untuk melakukan kerja-kerja manipulasi cuaca. Jadi sahabat-sahabat, terima kasih untuk anda menonton video ini. Jangan lupa support dengan subscribe, like, share dan komen pada video ini. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Jika ada sebarang silap kesalahan maklumat, harap dimaafkan. Terima kasih sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.